Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban, selamat datang kepada puasa yang akan membersih dosa-dosa kita. Sebab itulah tuan-tuan semua dulu buat dosa ni memang dia sensitif. Kita lah ni awak biasa awak tebal gitu ya. Orang dulu memang cukup sensitif tuan-tuan semua. Sebab dosa ni dia besarlah bagi orang Islam, maknanya halangnya banyak perkara. Dalam perjalanan hidup kita kalau sebut dosa ni banyak bawa masalah. Dosa apa dia kadang-kadang menyebabkan hati kita gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir solat subuh berjemaah. Saya pernah bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewanya salat subuh. Man shalla subh jama'atan wa huwa fi dhimmatillah. Siapa-siapa yang solat subuh berjemaah, dia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu semua antara benda yang cukup besar dalam kehidupan kita apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita bahawa kita akan dijaga, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua di antara keistimewaan daripada beberapa keistimewaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang sangat bermujahadah untuk sama-sama hadir khususnya pada salat subuh. InsyaAllah untuk pagi ini saya nak bicara tentang Ramadan. Kebetulan panah, kita panggil nak panah lah, nak ulang kaji tentang Ramadan yang saya rasa sesuai sangatlah untuk kita bicara sebagai permulaan ataupun sebagai persiapan untuk kita menyambut kedatangan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita perhati kepada budaya-budaya orang dulu ataupun orang yang memahami tentang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, di mana dia orang ini suka-suka sangat dengan kehadiran Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu semua sendiri kalau kita perhati, kita dapati bulan Syaban lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat persiapan Ramadan dalam bentuk solat, dalam bentuk melakukan ibadat puasa sunat begitu banyak sekali. Dan kita pernah dengar para sahabat radhiyallahu taala anhum dikatakan nabula yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Disebut bahawa di kalangan dia orang dulu nak cerita bagaimana dia orang ni tahu tentang kelebihan atau fadilat yang ada pada Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala sapa Ramadan. Kemudian lepas daripada Ramadan 6 bulan pula dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah SWT terima segala amal-amal yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan kita pernah dengar tuan-tuan semua doa yang selalu orang doa, dan juga doa orang dulu. Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab, wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ini doa yang selalu kita dengar, dan sekarang kita selalu dengar daripada TMA ataupun siapa-siapa yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah Subhanahu wa taala berkati bulan Rajab, berkati bulan Syaban, dan minta supaya Allah Subhanahu wa taala sapa boleh beribadat pada bulan Ramadan. Tuan-tuan semua, kalau kita tengok kepada
mina ataupun kegembiraan yang ataupun doa dan juga kegembiraan yang dia orang suka sangat Ramadan sebab gapo sebenarnya. Saya nak bawa sebelum kita bicara benda lain, apakah menyebabkan dia orang itu suka sangat tentang kehadiran Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan semua ahlillah ataupun orang yang memahami perjalanan hidup dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia faham tentang kelebihan tersebut, maka itulah kesukaan yang ada pada dia orang. Yang kita sekarang ni yang tak suka ni kadang-kadang sebab tak faham lah, begitulah. Sebab kehidupan kita tak faham matlamat, kehidupan kita lebih kita petikkan benda lain. Sebab tu kalau boleh Ramadan, kalau boleh tak sewi ada dalam takwim ataupun dalam kalender Islam boleh jadi gitulah. Tentu semua kalau kita perhati kepada apa dia, kenapa dia orang suka sangat ni. Saya nak bawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan ataupun nilai tambah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang berada pada bulan Ramadan dan beramal pada bulan Ramadan. Dalam satu riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala, cerita panjang, ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Talhah bin Ubaidillah. Dia buat cerita kepada kita, di sana ada dua orang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini masuk Islam. Asal dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Sekali dia masuk Islam, di mana tuan-tuan semua, dua orang ini apabila masuk Islam, yang pertama tu Allah Ta'ala kurnia syahid awal daripada yang kedua. Kan, lebih kurang beza di antara yang pertama yang kedua lebih kurang setahun. Mula-mula sekali yang pertama meninggal dunia, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk setahun lepas tu seorang pula mati. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Talhah bin Ubaidillah dia mimpi. Sebab mimpi para sahabat dia mimpi lain sikit, dia tak macam mimpi kita lah. Kebenaran itu lebih daripada benda-benda khayal atau apa semualah. Apabila dia mimpi, dia dapati, dia jumpa, diceritakan bahawa masa dia mimpi itu dia dapati orang yang kedua ni lebih awal masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau banding orang pertama. Sedangkan segi logik yang tertua semua, segi logik orang pertama lah yang awal masuk Islam, yang masuk Islam kemudian mati syahid awal dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kedua masa awal lagi, walaupun jarak lebih kurang setahun, dikatakan kewafatan ataupun syahid yang kedua ni setahun berbeza. Ini di antara benda yang Abdullah Talhah bin Ubaidillah dia rasa heran, dan kemudian dia cerita pada sahabat-sahabat lain pun rasa heran juga sebab apa berlaku macam tu. Maka keheranan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia kecek pelik lah sebab apa berlaku macam tu. Ya, kita pun gitu juga, kita kadang-kadang tengok orang pergi nombor satu, tiba-tiba dia segi keputusan dia ni kehebat, tiba-tiba tak lah nombor dua, kita pun rasa heran juga. Sebab tu riwayat mengatakan fa'ajibu, mereka terheran sebab apa berlaku macam tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak payah heran lah. Nabi kata, Nabi sebut dalam satu teks riwayat, Nabi kata alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan adraka Ramadan fasamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah yang kedua ni dia hidup setahun lepas daripada tu, kemudian dia berkesempatan berada pada bulan Ramadan, dia puasa pada bulan Ramadan. Itu persoalan yang Nabi sebut kepada dia. Nabi kata payah heranlah, tidakkah dia orang ni dah pada bulan Ramadan, maknanya dah hidup setahun lepas tu dia dah beribadat pada bulan Ramadan. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mengatakan memang dah ya Rasulullah. Maka itulah di antara nilai tambah yang menyebabkan dia ni dimasuk syurga awal oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana habuan, kerana kelebihan dia berada pada bulan Ramadan, dapat nikmat ataupun nilai tambah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan semua di antara benda yang kita rasa kan nak cerita sampai gitulah, sampai di segi penilaian sama nak cerita dengan sebab Ramadan tuan-tuan semua. Maka akhir sekali yang akhir diletak depan. Kemudian kalau kita perhati kepada benda lain lah, di antara dorongan yang menyebabkan orang dulu suka sangat tu, dan kita harap kita pun suka jugalah. Dan kita rasa kalau kehadiran Ramadan tak suka tu ada masalah dah tu. Okay. Ya, kita kadang-kadang tanya orang, suka ke tak Ramadan hari ni? Suka tak? Suka lah, kita nak buat, dia kata tak. Agak-agak suka tu daripada hati lah, bukan hanya sekadar mulut kan.
Kesukaan ni tuan semua kita dapati di sana ada dorongan yang membuatkan dia suka. Dan insya-Allah saya akan sebut sini beberapa perkara lah sebagai kata panggil hadiah ataupun apa dia ni kebaikan yang ada Ramadan yang membuatkan dia orang itu cita-cita sangat ataupun suka sangat untuk berada pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali tuan semua Ramadan adalah kita panggil madrasah taqwa. Ramadan bawa kita ataupun tujuan Ramadan di antara objektif besar sekali ialah nak bina manusia menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan kita puasa ni tuan semua kita ditrain. Kita ditraini untuk nahi manusia yang dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita baca dalam ayat Quran Tuhan kata kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajib pada kamu puasa seperti dia wajib pada orang itu dahulu, di mana tujuannya adalah apa dia untuk membina manusia menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, sebelum saya sebut takwa ni, di antara matlamat yang apa yang dibawa oleh Ramadan ni, sebelum daripada ayat tu Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata kepada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa-puasa ni sebenarnya tuan semua adalah satu keperluan manusia sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata puasa-puasa ni bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah kesinambungan daripada ibadat yang dibuat oleh orang dulu. Dan kata lain di sini kita boleh ambil satu pengajaran lah. Maknanya puasa ni satu keperluan kepada manusia, sehingga Allah Ta'ala fardu boleh katakan orang dulu gitu juga puasa dan umat Nabi Muhammad juga puasa. Nak ceritanya keperluan dalam kehidupan kita ni antaranya adalah apa ni kita puasa ataupun kita tak ada lapar. Di mana keperluan ni tuan-tuan semua kita boleh faham lah ni. Kita apabila kita orang tua ada penyakit banyak ni kadang-kadang bila jumpa doktor kata jaga makan ni, kau boleh puasa kau bukan puasa. Nak cerita ini tuan-tuan semua kita dapat ni satu keperluan sebenarnya. Nah, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa-puasa ni diwajib pada kamu ni mana diwajib oleh orang dulu. Dengan kata lain macam saya sebut tadilah, keperluan puasa Allah Ta'ala tahu makna manusia ni dalam hidup dia perlu pada benda-benda gini, sehingga dia letakkan apa ni setiap zaman setiap masa makna kefarduan ini berlaku kepada umat-umat siapalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana penghujungnya tuan-tuan semua la'allakum tattaqun. Puasa ni dia ada matlamat. Okey. Puasa ni apa dia ni adalah la'allakum tattaqun, nak bina manusia menjadi insan yang takwa. Sebab itulah saya dah sebut tadi dia panggil puasa-puasa ni adalah madrasah, satu sekolah yang kita belajar nak bina kita, nak didik kita, nak bentuk kita jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ibadat dalam Islam dia ada matlamat. Di samping dia merupakan ibadat, tapi dia ada target yang ditarget oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar tuan semua dalam pengibadatan kita kepada Allah Taala ni kita ada matlamat kita panggil. Tuhan letak sembahyang ke apa dia, zakat ke apa dia, haji ke apa dia dan sebagainya. Sebagai contoh katakanlah solat. Gapo dia solat, gapo pulangan dia? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu solat yang benar-benar maknanya Tuhan nak dia sebalik solat tu semua di mana faedah dia adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau solat yang benar-benar jujur, solat yang benar menepati apa dia ni kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembahyang ini matlamat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia boleh mencegah perkara-perkara munkar, perkara perfahsyaan dan sebagainya. Zakat pula katakanlah kita rasa kita habis duit kan, kerja tiba-tiba beri kat orang, kadang segi logik kita rasa bagaimana, tapi sebenarnya Allah Ta'ala letak target di sebalik zakat ni adalah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ni gapo Tuhan nak bagi kita ialah Tuhan nak bersih dua perkara. Yang pertama sekali bersih jiwa kita daripada sifat-sifat kotor, bakhil dan sebagainya. Yang kedua pula ialah bersih harta kita daripada kekotoran. Kemudian haji pula ialah apa dia? Haji pula ialah liyashhadu manafi'a lahum. Kita pergi buat haji tuan semua kita boleh tengok bagaimana perkara-perkara beri manfaat kepada kita. Kita tengok Baitullahil Haram, kita tengok tempat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar gini dia boleh membina apa dia keimanan kita. Kita kembali pada puasa pula, apa dia matlamat kan? Yang puasa bawa kita yang menyebabkan para sahabat suka sangat
ataupun orang dulu suka sangat, ni adalah dia merupakan madrasah yang bawa manusia menjadi insan yang takwa kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya saya sebut tadilah, Ramadan sebulan tuan-tuan semua, dia kursus, dia bina kita. Masa kita bina, kita kursus tuan-tuan semua, kita start macam mana, jadual kita padat kan. Kemudian budaya yang kita ajar dari semasa Ramadan, budaya yang begitu comel. Contoh katakanlah kita diajar bangun pagi tak. Kalau ke mana dah, orang Islam memang waktu dia waktu belum subuh sebenarnya, dia bukan pukul 8. Kalau ke mana tak, pukul 8 lepas tu. Waktu orang Islam ni memang waktu dia bermula daripada situ. Nah, sebab itulah kita dididik Ramadan, didik jadual asal kita. Kemudian kita didik apa dia kehidupan kita mengikut apa dia ni comel sama, mana suasana yang begitu comel. Didik dengan Quran, didik dengan zikir, didik dengan semai Jumaat, didik dengan khidmat masyarakat, didik dengan bantuan orang. Begitulah perjalanan masa sebulan tu tuan semua. Maka sebab itulah kita katakan madrasah pada Ramadan adalah madrasah takwa. Kan? Sebab itulah kita tuan-tuan kita tengok bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan ni. Kan bagaimana Nabi susun program. Semua program ni adalah untuk membina manusia menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan semua, apabila takwa ni dia bagai penting sebenarnya. Ya, bukan bagai second hand kita panggil tak tu, bagai tepi-tepi jalan tak lah. Takwa ni adalah dia panggil apa, nilai manusia di takwa sebenarnya. Hebat manusia ni bukan kaya. Hebat manusia ni bukan kerana gaji dia mahal. Hebat manusia ni bukan kerana pangkat dia atau keturunan dia. Kalau ikut istilah hebat manusia adalah sejauh mana takwa yang ada dalam diri dia. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Okay. Tuan-tuan semua, dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut, Tuhan jadi manusia laki-laki dan puak, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kita kenal mengenal antara satu sama lain. Kemudian Tuhan kata, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, dalam pemilihan kita, takwa ni maknanya itu samalah sekali lah. Takwa adalah maknanya penilaian Allah Ta'ala comel tak comel satu hari berdasarkan kepada takwa yang dia miliki. Dan kita dah bincang panjang sebelum ni tuan-tuan semua, takwa ni apa dia? Takwa ni punca kepada rezeki. Takwa ni apa dia ni punca kepada apa dia keselamatan. Takwa ni punca kepada apa dia ni pada panggil jalan kepada syurga Allah Subhanahu taala. Banyak kalau kita baca bab takwa ni. Inilah tuan-tuan semua di antara hadiah yang dibawa oleh Ramadan yang membuat kepada sahabat suka sangat. Sebab apa, Ramadan didik kita, ajar kita menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tengok dalam Islam gitu, kita nak pilih natu ke apa semua. Kalau orang Islam dia tak takwa depan, kalau gimana dia tak kereta besar, kerja besar tak ada. Kerja besar apa dia kadang-kadang sekejap ya. Dah, tapi takwa ni buat manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua, antara benda paling besar sekali Ramadan yang menyebabkan sahabat-sahabat ni suka sangat adalah apa dia ni, dia bina kita menjadi insan yang takwa, yang merupakan core ataupun merupakan asas penting Allah Ta'ala nilai manusia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Ramadan ni adalah bulan tuhnya Al-Quranul Karim. Kita baca dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan antara istimewanya Ramadan adalah Tuhan Quran. Quran yang betul-betul bukan surat khabar tapi jalan yang kita beli itu sebenarnya. Quran adalah panduan hidup kita panggil manhajul hayah, panduan untuk kita mengurus kehidupan kita. Kita kalau tak ada Quran, tak boleh jadi macam ni kita hari ni. Bagaimana kita nak hidup nak bina hidup kita kalau kita tidak adanya Al-Quranul Karim. Quran mari buat panduan bagaimana kita nak mengurus hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Ta'ala cipta kita kepada apa dia ni, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala cipta kita adalah untuk memperhambakan diri. Perhambaan tak mungkin berlaku kalau tidak adanya panduan. Maka Quran lah tuan-tuan sebab panduan kepada kita bagaimana kita nak jadi manusia yang Allah Ta'ala nak. Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan dunia, dalam rumah tangga pula bagaimana kita lakukan, dalam masyarakat pula bagaimana apa yang atau cara yang kita perlu lakukan, dan bagaimana persiapan kita untuk menuju akhirat semua. Itu semua ada dalam Al-Quran Karim. Sebab tu kalau tak ada Quran memang begitulah tuan-tuan semua kan. Sebab tu lah orang dulu kan dia rasa memanglah tak ada dah benda yang paling mulia sekali adalah Al-Quran Karim.
Kita lah ni gitu ialah Quran tak faham rasa dah. Kan yang kedua pula gitu ialah tak apa. Sebab itulah tuan-tuan semua dengan kehadiran Ramadan ni cuba nak ajak kita balik ikat hubungan kita dengan Al-Quranul Karim yang merupakan apa dia ni kalamullah Subhanahu wa taala paduan dalam hidup kita. Sebab itulah tuan-tuan semua kita harap sangatlah insya-Allah Ramadan ni kita akan sambut ni kita harap Quran kita cuba targetlah yang terbaik. Kan kalau orang tak pernah baca-bacalah Quran. Kalau orang baca sikit cuba perbanyakkan. Orang dah baca dah cuba tadabbur memahami Quran. Kemudian lagi adalah cuba menghayati Quran. Itu di antara benda yang paling penting sekali. Tuan-tuan semua kalau kita kecek bab Quran ni banyak sangatlah. Quran ni sudah cukup maknanya kalau sebut Quran ni syafaat untuk kita sebenarnya. Quran ni bukan calai-calai lah. Dalam dunia ni maknanya dia bawa dia guide ataupun dia pandu kita bagaimana kita nak mengurus kehidupan kita. Akhirat pula Quran ni tuan-tuan semua adalah syafaat kita panggil. Syafaat ni tak ada orang nak belaka di hari akhirat kan. Suasana keperluan apa dia ni dalam huru-hara apa semua akhirat tu mana yang kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keperluan kepada pertolongan sangat-sangat. Dunia ni kadang kita masalah kita minta tolong ayah kita, mak kita, sayang-sayang kita dan sebagainya. Akhirat tak ada dah tuan-tuan, nafsi, maka di sana kita perlu pada kita panggil syafaat. Maka di antara yang akan beri syafaat kita adalah Al-Quranul Karim. Patutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut Al-Quran was-siyam ataupun siyam Al-Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Jelas adalah hadis Nabi kata antara benda yang akan beri syafaat kita adalah Quran dan juga puasa pada hari kiamat. Itulah tuan-tuan semua nak cerita yang istimewa kalau nak baca panjang lagi lah. Dah cukup saya rasa kalau kita tengok dalam hadis ni apa dia tentang keistimewaan yang ada pada Al-Quranul Karim yang Allah Taala turun pada bulan Ramadan. Atau dalam riwayat lain Tuhan kata Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran kerana Quran ni apa dia ni Quran ni akan beri apa dia ni akan bagi syafaat kepada Tuhan dia. Sebab itulah tuan-tuan semua kalau tengok orang dulu, saya baca sejarah-sejarah bagaimana orang dulu ni apabila bukan safar Ramadan boleh Syaban tu dah mula siap-siap dah apa dia dengan Quran Karim. Kita ni baru nak start, kalau start apa nama ibarat main bola baru nak unggah masa main letih kat lokal ke mana kan. Dah 2-3 round letih tak letih dah kawan. Tak, tapi maknanya orang dulu gitulah dia kalau dah faham maknanya Ramadan satu benda Quran benda penting kan. Sebablah persiapan dia dengan Quran ni apa dia ni dah bermula daripada Syaban lagi. Sebab tu ada sungguh-sungguh dulu kadang-kadang kedai-kedai tutup dan bila bagi tumpuan kepada Al-Quran Karim. Itulah tuan-tuan semua sama-samalah kita harap sangatlah supaya Quran ni kita boleh baca, Quran ni kita boleh tadabbur, Quran ni kita boleh hayati dalam kehidupan kita. Betul-betullah cuba tanya. Saya selalu sebut sama. Kita cuba tanya di kita ni layak ke tak terima syafaat daripada Quran kalau dari keadaan gini. Kita ni nak sangat syafaat, nak sangat syurga macam saya kita dah sebut sama kan. Cuba tanya masing-masing, kita ni layak ke tak kalau tengok keadaan macam ni. Quran seminggu dah tak baca. Sebelum tadabbur lagi, Quran 2 bulan dah tak tahu mana lagi. Tak habis masa ke Bali dulu, masa ngaji dengan tok guru dulu tak habis lagi. Itulah kita cuba sama-sama pakai muhasabah. Saya muhasabah di saya tetua semua bagaimana ikatan kita hubungan kita dengan Quran Karim. Tama-tama dunia Allah ni pula sibuk dengan telefon pula kan. Telefon saya rasa masa dengan telefon lebih banyak daripada masa kita dengan Al-Quran Karim. Itulah sama-sama kita pakai apa dia ni bina balik ikatan kita dengan Quran ni. Moga-moga apa dia ni Quran ni akan berguna kepada kita lah tetua semua untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat kita di hari akhirat. Saya pernah sebut cerita kepada tuan-tuan sebelum ni lah. Bagaimana orang dulu kadang-kadang tak selesa kalau tak baca Quran. Siapa Afrika kata dia, kalau Umar bin Abdul Aziz kata dia, inni akhafu an yakuna mimman ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umar bin Aziz ni tuan-tuan semua dia sibuk sangat dengan pemerintahan. Kita ni buat sibuk ya kalau mana tak. Sibuk pemerintahan negara yang begitu luas. Malas dengan manusia. Malas dengan manusia, malas dengan Allah Taala tengah hari dengan manusia. Walaupun sibuk manusia dia masih cari juga baca supaya ada ruang untuk baca Quran. Dia takut termasuk golongan yang ketepikan Al-Quran Karim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu hal kepada Tuhan, wa qala Rasul
apa dia ni, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ada di kalangan manusia ni ketepikan Al-Quran Karim. Banyaklah tuan-tuan semua kita dah bincang panjang lebar tentang Quran ni. Yang penting apa dia ni, antara benda yang sangat-sangat disukai para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu tentang kehadiran Ramadan ni adalah apa dia ni, dengan adanya Al-Quran Karim kan, yang merupakan panduan. Kita boleh baca dan kita boleh bina hidup kita berdasarkan kepada panduan Al-Quran Karim. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua, Ramadan ni adalah dia panggil bulan keampunan lah. Okay. Syahrul maghfirah dia panggil. Okay. Sebab tu orang dulu apabila sapa saja Ramadan dia kata apa, marhaban bimutahhiri qulubina. Okay. Dia kata marhaban, selamat datang kepada apa puasa yang akan membersih apa dia ni dosa-dosa kita. Okay. Sebab itulah tuan-tuan semua orang dulu buat rasa memang dia sensitif. Kita lah ni awak biasa awak tebal gitu ya. Okay. Orang dulu memang cukup sensitif tuan-tuan semua. Ya, sebab dosa ni dia besarlah bagi orang Islam, maknanya halangnya banyak perkara. Dalam perjalanan hidup kita kalau sebut dosa ni banyak buat masalah. Ya, dosa apa dia kadang-kadang menyebabkan hati kita gelap. Dosa kadang-kadang menyebabkan kita ni malah melakukan ibadat. Dosa kadang-kadang menjauhkan kita daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kadang-kadang menyebabkan berlakunya apa dia ketidakselesaan dalam hidup. Kan dosa kadang-kadang bawa penyakit dan sebab banyak perkara tu kalau bawa dosa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi ruang kepada kita banyak perkara lah supaya apa dia ruang-ruang untuk penghapusan dosa ni berlaku kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa dalam kehidupan dunia tuan-tuan semua kan. Akhirat gitu juga. Kalau dosa kita bawa oleh auzubillah, kita doalah Allah Subhanahu Wa Taala selamat dia akan membantu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut semua bahawa kita jalan ni kita musafir jauh lepas ni. Kan kita nak kalau pasal apa dia ni musafir yang begitu lain. Ada satu orang abang ni dia bagi tazkirah sebelum mak dia dibawa keluar daripada rumah dia lah. Mak dia meninggal dunia, kata dia minta tolong banyaklah supaya apalah minta maaf kepada mak saya ni supaya perjalanan dia lepas ni perjalanan yang tak sakut mana-mana ya gitulah. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa dia ni dosa-dosa ni kadang-kadang halangan dalam perjalanan yang begitu jauh. Yang lepas ni kita akan masuk barzakh. Kemudian lepas tu pula mahsyar. Ini satu perjalanan yang begitu jauh. Maka di antara benda yang kita harap sangat ialah pengakuan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah marinya Ramadan tuan-tuan semua kan. Dan saya dah sebut tadi Allah Taala dengan rahmat dia banyak ruang-ruang Allah Taala bagi peluang kita untuk mendapat keampunan. Ada kadang-kadang amalan harian, kadang-kadang kita istighfar astagfirullahalazim, kita mari ngaji, kita duduk dengar ngaji, semua keampunan. Ada kadang-kadang keampunan dibuka seminggu sekali katakanlah dalam bentuk kita pergi sembahyang Jumaat. Al-Jum'atu wal Jum'atu kaffaratul lima bainahuma. Kemudian kadang-kadang berlaku dalam bentuk bulanan, puasa sunat dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada ruang dalam bentuk tahunan, iaitu dia panggil apa, ibadat apa dia ni, ibadat puasa di antara apa dia ni, ibadat yang apa dia beri apa dia ni ruang untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila kaitan dengan Ramadan, Nabi kata apa dia? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata siapa yang puasa. Nak cerita yang puasa ni buat keampunan. Siapa-siapa yang puasa, man shama ramadhana, siapa-siapa yang puasa Ramadan. Imanan wa ihtisaban, puasa dua perkara dia puasa. Pertama sekali dengan penuh keimanan. Ya, bukan kerana para orang puasa kita puasa etek. Bukan kerana apa dia malu orang tu mari ni tak kan. Dia puasa kerana menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua pula adalah ihtisaban. Dia puasa adalah untuk mengharapkan pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang puasa ni dia ada dua ciri ni. Pertama sekali memang dia puasa adalah apa dia beriman ataupun menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia puasa adalah kerana mengharapkan redha atau pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Taala ampun dosa-dosa yang berlaku sebelum ni. Itulah tuan-tuan semua tawaran yang ada pada puasa yang sahabat-sahabat dulu suka sangat. Sebab apa? Dosa-dosa dia akan didilik ataupun dosa-dosa dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ada puasa tu tuan semuanya perkara lah, bukan hanya sekadar puasa, buat amalan-amalan dalam itu pun amalan yang dapatkan ni sebagai punca pada keampunan. Kemudian ada antara hadis yang berkata man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berqiyam katakanlah man qama Ramadan, siapa-siapa yang semaya, contoh semaya tarawih katakanlah. Dalam hadis ada 3, siapa semaya pada siapa puasa dosa ni. Kemudian dalam hadis lain, siapa-siapa yang berqiyam pada malam pada bulan Ramadan, atau contohnya adalah tarawih. Ghufira lahu ma taqaddam bi dzambi, Allah Taala pun rasul dia. Kemudian dalam hadis riwayat lain man qama lailatal qadar, siapa-siapa yang semaya ataupun beribadat pada malam al-qadar juga akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan puasa mari ni, setiap bucu maknanya menawarkan kita panggil apa, keampunan kepada kita. Sebab tu kalau tak ada keampunan lagi tak tahulah. Tuhan tawar keampunan setiap penjuru dalam ibadat puasa tu, Tuhan tu makna tawar keampunan. Sebab tu kalau tak boleh keampunan lagi, oleh azbillah, satu benda cukup rugilah. Betul lah Nabi SAW pernah Nabi sebut, Nabi kata bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Ini kita boleh takut sekali lah. Nabi kata bu'dan, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkesempatan pada bulan Ramadan tiba-tiba tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan keliling pinggan Ramadan, amal-amal dalam Ramadan semua amal yang menghapuskan dosa. Tiba-tiba kita tak dapat. Bayangkanlah tuan semua. Waktu Nabi kata bu'dan, ataupun dalam riwayat yang mengatakan wailun, celaka, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pada bulan Ramadan tiba-tiba tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada riwayat tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa Nabi dia naik mimbar lah, hadis ni selalu kita dengar lah. Nabi kata amin. 3 mimbar, 3 tangga tu Nabi sebut amin 3 kali. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Pelik juga kita puasa kan, pelik juga tiba-tiba imam naik dia baca amin. Maka para sahabat tanya Rasulullah kepada dia, apa rahsia yang hari ni bunyi amin sekali tak bunyi, mereka gitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semasa aku naik mimbar tadi, tiba-tiba marinya malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia doa dia? Bu'dan, jauh daripada rahmat Tuhan orang yang berkesempatan pada Ramadan tidak dapat keampunan. Nabi berkata amin, moga-moga doa Jibril diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitulah tuan-tuan semua yang paling kita bimbang sekali lah. Orang kita tak bimbang sangat, tapi kita bimbang lah. Takut-takut maknanya tak boleh apa satu kita ibadat. Dia boleh hanya sekadar lapar dan dahaga, wal'azubillah. Nah, sebab itulah kembali kepada tajuk kita, maknanya puasa ni penuhi dengan keampunan. Tiba-tiba tak dapat ada satu benda yang cukup merugikan lah. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, syurga ni tawar kita adalah pembebasan daripada api neraka. Puasa-puasa ni adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Kita dah ulang banyak kali, ada 3-4 kali. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Maka ini tuan semua di antara amalan-amalan yang sebagai amalan yang boleh menjarak kita daripada api neraka adalah amalan puasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah wajahu anin nari 70 kharifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata mana-mana orang puasa ni tuan-tuan semua kan. Kita baca benda-benda gini padahlah orang dulu suka sangatnya kan. Nabi kata mana-mana hamba yang puasa satu hari saja. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, dia puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallah wajahu anin nari 70 kharifan. Allah Taala menjarakkan diri dia daripada api neraka 70 tahun tuan-tuan semua. Kan? Oh, ni satu hari bayangkanlah. Kan? Bayangkanlah mana kita puasa sebulan, berapa jarak yang begitu yang dijarak oleh Allah Taala pada api neraka. Sehari 70 tahun jarak Allah Taala jarak kan. Itulah tentu semua antara istimewa dan kita doalah supaya puasa kita ni puasa berkualiti lah. Yang kita bicara puasa-puasa lebih puasa berkualiti ni bukan hanya sekadar puasa macam Ramadan lah.
Sebab itulah tuan-tuan sama-sama lah kita pakai baiki puasa kita ni, bukan hanya sekadar tak makan tak minum. Kita cuba subuh apa dia, kita cuba tengok panduan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa kan. Bukan hanya sekadar puasa mulut, puasa makan, puasa minum, puasa syahwat, tapi puasa-puasa lain. Kata memang kita bina kebaikan-kebaikan lain. Mulut kita jaga, mata kita jaga, hati kita jaga dan sebagainya. Kita nak supaya ikut panduan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, dia antara kita panggil dorongan yang menyebabkan para sahabat ni suka sangat puasa-puasa ni dak. Antaranya ialah kerana puasa ni Allah Taala bila puasa tu buka pintu syurga, pintu rahmat dia. Di sana ada 3 perkara tuan-tuan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila sampai Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ramadan dia ada 3 perkara tuan-tuan semua yang 3 perkara yang berlakunya perubahan. Yang pertama sekali berkata bila sampainya Ramadan, pertama sekali futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga Allah Taala dibuka. Sebab itulah cuba tengok masa Ramadan kan, kita mudah sangat buat kebajikan. Tak. Maknanya pintu rahmat memudahkan kita ke syurga, maknanya kita kira rengeh pada bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pula ialah wa ghulqat abwabul jahim atau abwabun nar, Allah Taala tutup segala pintu neraka. Yang ketiga pula ialah wasuffidatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua ni ada makna dia tuan-tuan kepada kita lah. Maknanya kemudahan untuk kita beribadat, ruang ataupun rengeng untuk kita beribadat pada bulan Ramadan begitu jelas ke dalam hadis ni. Gangguan-gangguan apa semua dia ni dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan yang cuba nak halang di kita daripada terlibat barang-barang tak molek ni telah disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu cuba kita perhati dalam semasa kita puasa, mudah kita nak buat amal. Puasa suka nak baca Quran. Kau lagu mana? Suka nak bangun awal tu, suka je tu kau cawa kada bangun awal. Nak baca Quran. Cuba tengok orang rajin pakat nak baca Quran. Kalau sebelum ni pada Ramadan tengok masjid, jari juga baru masjid jari baca Quran pun. Nak cerita inilah tuan-tuan semua kemudahan dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan halangan-halangan yang untuk ganggu kita ni telah disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni makna kemudahan. Sebab itulah sama-sama kita ambil kesempatan dengan ruang-ruang yang dibuka sekarang ni supaya kita boleh isi sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, Ramadan ni adalah menyediakan Lailatul Qadar lah, on hafsah lah. InsyaAllah dalam siri-siri akan datang saya akan bincang, kalau ada kesempatan kita akan bincang khusus bab Lailatul Qadar ni. Satu hari cukup dia panggil besar sangat nilai di sisi Allah. Satu malam cukup besar sangat nilai Allah Subhanahu taala kan. Lailatun khairum min alfi syahr, maknanya malam yang besar nilai dia lebih pada 1000 bulan. Kita dah bincang seumur dah 1000 bulan ni sekitar 84 tahun lebih. Tapi bukan 1000 bulan, Al-Quran sebut khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nilai-nilai yang pahala yang Allah Subhanahu taala akan bagi kepada orang yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut. Ini satu semua di antara kita kira antara benda-benda yang penghadiah ataupun benda-benda molek yang dibuat oleh Ramadan, yang menyebabkan para sahabat dari dulu suka sangat dengan ketibaan Ramadan. Dia sebut marhaban bimutahhiri qulubina, selamat datang Ramadan yang akan menyucikan dosa-dosa kita dan sebagainya. Banyaklah kita dapati betul-betul doa dia orang apa semua nak cerita yang suka sangat kalau boleh sapa pada Ramadan ini. Kemudian tuan-tuan semua berikut pula ialah macam mana persiapan kita. Barang comel ni kena siap molek kalau mana kan. Barang-barang molek ni lagu mana kita nak sambut dia. Ulama dia bincang dalam masalah bagaimana kita nak sambut Ramadan ni. Yang pertama sekali katanya ialah salamatus sadri,
Kalau boleh makna sampai Ramadan ni hati kita bersih lah. Jangan duk benci ke orang itu, jangan duk marah ke orang itu, jangan duk dendam ke orang itu. Tentu semua sifat marah, benci ke apa semua ni dia menjauh kita daripada rahmat Tuhan. Kan? Sebab tu kadang-kadang berlaku disebut dalam riwayat apa dia ni, di antaranya Allah Taala melihat apa dia ni dengan rahmat orang-orang yang beribadat pada malam nisfu Syaban kecuali orang balah. Okey. Makna orang yang hati dia adalah keadaan tak bersih kita panggil lah. Sebab tu dalam Islam ni bab balah, bab gapo semua ni antara benda yang kita kena bersih lah. Okay. Sebab dia adalah punca kepada ditarik rahmat. Punca ditarik berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah sebut sebelum ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu masa bawa keluar daripada rumah dia nak bagi tahu tentang bila yang berlakunya kaikiam apa ni Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada orang duk balah tengah-tengah jalan. Akhir sekali tarik dia sembunyikan malam Al-Qadar. Dan juga ada riwayat kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang adalah nak masuk syurga tapi ada lagi perasaan dia Allah Taala kata tak boleh masuk syurga, kawan ni kena selesai dulu apa dia ni perbalahan di antara dua orang ni. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya kalau boleh kita yang ada sekat-sekat ni masuk Ramadan ni, kalau kita boleh apa dia ni kita selesailah. Tapi orang Melayu kita dia pergi Mekah, minta maaf kawan, bukan pergi Mekah sajalah, bila-bila pun gitulah. Dah nak pergi Mekah molek dah tu, bagus dah tu. Nak pergi Mekah minta maaf pada hamba, apa semua pergi Jepun ni. Saya rasa kita cuba peluahkan lagi, bukan hanya sekadar nak pergi Mekah. Kita nak kalau boleh semua kehidupan kita ni kita nak jadi orang yang pemaaf kita panggil. Bersih dah kan. Antara sifat orang beriman ni kata Allah Taala wal afina 'anil nas. Dia suka apa dia tolong, apa dia beri kemaafan kepada orang lain. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang dibincang oleh ulama, antara benda yang kita kena buat persiapan semasa sebelum kita sambut Ramadan ialah cuba bersih jiwa-jiwa kita daripada perkara-perkara yang kotor, antaranya dendam, balah, hasad, dengki dan sebagainya. Yang kedua pula tuan-tuan semua kata dia ambil peluang. Kalau bulan Syaban masih ada lagi ni, kita ambil peluang lah. Okay, kita banyak bina amal sini kan. Kita boleh start dah lah ni pun. Tak. Jangan lepas kita saja kalau ni duk sibuk dengan Ramadan, akhir sekali tinggal malam-malam sepatut kita buat kan. Kalau Nabi dia boleh isi Syaban dengan puasa, begitulah nak ajak kita, maknanya kalau boleh bulan puasa ni, bulan Syaban ni kita isilah kebaikan-kebaikan kan. Kalau Nabi dia ajak kita kan, mana kita dah bicara sebelum ni, ajar Ramadan bulan Syaban tu Nabi dah isi dah dengan amal-amal soleh, antaranya ialah amal puasa. Okey. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah kita panggil tajdidun niyati lisyamal qiyam. Kita kena baru niat keazaman yang kuat untuk nak puasa dan nak berqiyam pada bulan Ramadan. Kena azam sungguhlah. Kalau dulu nak pergi Mekah dia beli vitamin ku gagah kuat kan supaya boleh buat ibadat comel. Kalau ke mana kan beli vitamin tu vitamin ni supaya pergi Mekah dalam keadaan sihat ke apa. Betullah tuan-tuan kita kalau boleh kita cuba targetlah niat molek pada Ramadan aku lagu mana pun tak usah berhenti baca Quran. Ada nak baca Quran mesti hari kena satu juzuk katakanlah. Ataupun semai tarawih ni mesti kena baca juzuk semalam ni, detik yang baca juzuk semalam ni katakanlah. Okay. Ataupun target lagi mantap sebuti sikit abu start daripada Isya bersama Tikmeh, kita kena ada barang-barang gitu ya. Itu kita panggil apa dia ni keazaman yang begitu kuat dalam melaksanakan amal ibadat kan, dalam melaksanakan amal ibadat sepanjang kita melaksanakan ibadat puasa. Banyak perkara tu semua dalam bulan puasa ni, latihan-latihan yang kita kena kuat kan, supaya pada menjadi insya-Allah dia akan jadi kebaikan kepada kita. Ini kita panggil kita pakai baru kan. Kalau orang negara dia rancang dah lepas Ramadan ni dia akan dapat 30,000 ke dia kata. Orang negara jual pasar malam kayak dua pasar apa pasar Ramadan ke dia panggil kan. Tapi ada ke buat kita ni mikir puasa ni aku nak buat gini banyak kan. Kalau orang cari kebenaran dia rancang dah benda kita, saya rasa kita orang nak cari pahala pun kena rancang juga. Kalau ke mana kan. Kalau Quran sebelum ni main 12 hari ataupun 11 hari kena tambahlah sikit kita boleh kurang. Itulah tentu semua antara benda yang kita kena buat persiapan. Kemudian yang terakhir sekali tu persiapan terakhir ialah kita panggil apa dia taubat as-sadiqah. Kena taubatlah. Ya, sebab kita nak pergi nak jalan ke jalan Tuhan ni kita mesti bermula dengan pembersihan kita panggil.
Sebab tu kalau kita baca dari kitab-kitab, dia start dengan kita bab taubat dulu. Kita baca hadis ke apa semua, dia start dengan taubat dulu. Kemudian masuk bab-bab lain. Sebab dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita diajar mula-mula sekali pembersihan dulu. Ataupun istilah lain kita panggil taubat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-taibuna, banyak Al-Quran Allah Taala mula dengan taubat ke apa semua ni. Itulah tu semua di antara saya sebut ni 4 perkara lah, atau banyak lagi yang kita sebagai persiapan untuk kita berada pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali tu semua, sana dalam Ramadan ni banyak amalan-amalan yang kita cadai lah. Cuma sini saya nak sebut 3 perkara lah. Atau pertama sekali Quran. Cuba bagi tumpuan lah. Saya dah sebut tadi, kita pakat apa dia ni, pakat gomo lah Quran ni. Ada setengah orang dia baca saja, dia banyak dia buat wisi apa dia ni, siri pembacaan. Ada setengah dia baca saja, ada bahagian baca saja, ada bahagian cari makna dia. Baca juzuk sehari, kemudian nak faham pula satu muka surat hari dia baca terjemah. Kita cuba ubah satu apa dia ni, ubah budaya sikit tak sekadar baca saja. Baca tu baca, hak bahagian baca pun habis sujud sehari tu baca pun habis sujud sehari. Kemudian satu lagi kita panggil baca dalam bentuk cuba memahami. Satu apa ni, satu katakanlah kita boleh ikhtiar ataupun dia satu muka surat sehari kita baca, kemudian kita baca makna dia. Bagi orang yang tak faham bahasa Arab, dia boleh baca banyak bahan-bahan yang boleh bantu dia. Dan ni kalau tengok dalam internet kita nak tengok tafsir ke apa, ni dia terjemah bahasa Melayu pun. Saya tengok tafsir, ada satu website di Indonesia tu, satu ayat tu kita nak tengok tafsir ke apa, dia terjemah tafsir ni ada belaka dah, dia terjemah bahasa Melayu dah. Maknanya banyak boleh bantu kita untuk memahami Al-Quran Karim. Ada setengah-setengah orang dia ambil ayat-ayat pilihan. Ayat pilihan dia cuba kaji apa dia mana-mana dan sebagainya. Itulah tu semua kita harap sangat supaya Quran ni insya-Allah akan jadi budaya hidup kita pada bulan Ramadan, dan insya-Allah bukan sekadar Ramadan lah. Lepas kita berlatih sebulan ni, insya-Allah budaya ni kita akan bawa pada bulan lain. Yang kedua pula tu semua ialah kita panggil tarawih. Ni kena bagi tumpuan sikitlah. Saya kadang-kadang tengok orang Melayu kita ni masalah sikitlah. Dia ramai mula-mula kalau ke mana tak. Malam pertama, malam 2, 3 penuh kadang-kadang. Email terpaksa kena tok libatkan. Tika-tika kalau lama kau tak ada tutup tu semua. Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, saya nak buat satu hadis. Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yang sarifa huwa kutiba lahu qiyamal lailatin. Siapa-siapa yang semaya bersama dengan imam, mai tarawih lah, sehingga selesai bersama dengan imam, Allah Ta'ala tulis malam tu kira mulai sepanjang malam tu. Tak ada yang boleh buat qiyam mulai sepanjang malam ni. Nak ceritanya tarawih tu kalau terbuat bersama untuk imam daripada awal sampai akhir, nilai dia sama dengan kita berqiyam sepanjang malam. Kalau nego ni pakai nak belaka tapi kita itulah nak ceritanya. Kalau bab kebendaan kita boleh kejar barang-barang gitu, tapi bab benda-benda gini kadang-kadang ni kelemahan yang ada pada kita lah. Sama-sama kita pakai baik. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, kita panggil apa? Kita panggil 10 akhir i'tikaf, 10 akhir lah. 10 akhir i'tikaf ni kena ambil kesempatan lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katakan apa dia ni gitulah, setiap tahun 10 hari dia akan beriktikaf. Ataupun kalau kita tak mampu pun kita kena banyak sikitlah mari masjid, khususnya apa dia ni di 10 akhir Ramadan. Pak biasanya 10 Ramadan, akhir 10 Ramadan ni dia ada panggil Lailatul Qadar, harta besar tu. Itu di antara yang sebab itulah Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasulullah kalau 10 akhir memang budaya hidup beribadat dia tak sama dengan bulan-bulan lain. Kuat sangat. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah yang terakhir sekali saya nak sini ialah apa selain daripada tu ialah kita panggil bersedekah lah. Itu di antara amalan yang Nabi memang sungguh sangat pada bulan Ramadan. Di samping amalan-amalan lain saya sebut yang besar-besar ni, sama-sama lah tuan-tuan semua kita doa Allah Ta'ala beri kekuatan kita supaya amalan-amalan gini kita harap jadi trend ataupun jadi budaya kita pada bulan Ramadan. InsyaAllah segi habuan ataupun segi nilai cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saya rasa tuan-tuan semua antara perkara yang kita boleh kongsi pada pagi ini sebagai apa dia ni, ingat mengingati lah. Kita tahu belaka dah kita nak peringat balik
Sebab orang Islam wa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin. Beri peringatanlah kerana peringatan itu berguna kepada orang beriman. Saya katalah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد